Mari zaman moden ni, zaman syu'ib, menipu, meniaga, menipu timbangan. Tak ada itu. Tak ada juga. Ada usahawan-usahawan, peniaga-peniaga, MLM, Pak Mantelu, Pak apa pun tak kisahlah. Yang penting dia berniaga tu nak kau keuntungan atas usaha orang lain. Dia nak menangkan kehebatan dia atas lemah dan keuzuran orang lain. Ambil jalan mudah, ambil jalan pintas, ambil jalan singkat. Hakikatnya semua tu berlangsung. Sampailah zaman Nabi Muhammad pun hak macam-macam tu. Hak hadapi tu orang-orang hak terlibat dengan selalu berperang, pelacuran, pembunuhan, bunuh anak perempuan hidup-hidup, suka mabuk-mabuk, suka berjudi. Tu dipenuhi pada zaman Rasulullah. Mai sini. Hari ni dia berkumpul, hari ni lah kita nak hadap. Boleh ke buat kerja ni seorang-seorang? Tak boleh. Itulah kena ada perpaduan, kena ada kesatuan antara kita. Jadi bila nak berbicara tentang perpaduan dan kesatuan, saya kelas, saya tukar tajuk lain. Ni kira santai. Selalu kalau kita nak santai, happy-happy, kita pergi mana? Kita pergi mana? Kita pergi kedai lah. Kita minum-minum, gembira-gembira, santai-santai, happy, bukan jomblo happy. Baik. Tentu tuan-tuan mungkin pernah tengok satu YouTube saya, tapi saya nak bawa benda ni sebab ada kepentingan, iaitu metafor of coffee. Siapa pernah tengok? Metafora tentang kopi. Malam ni kita nak cerita, kita nak sembang kedai kopi. Selalu orang ajak sembang kedai kopi ni Datuk AC Mizal. Dia jemput artis-artis terkenal dengan kereta-kereta legend, dia call, dia panggil, pergi sembang lah. Cerita tentang orang berkenaan di mana-mana kedai-kedai kopi. Baik. Jangan ingat benda ni mudah, jangan ingat benda ni lawak. Tapi saya nak suruh tuan-tuan dan nak ajak tuan-tuan berfikir di sebalik metafora kopi. Bila kita berbincang tentang kedai kopi, selalu kita sebut kalau kita nak keluar, biasanya orang-orang hak jenis, bila dia buka pintu saja, bini akan tanya, isteri akan tanya, abang nak pergi mana? Dia jawab nak pergi mana? Keluar sat, minum. Di mana? Kedai. Dia akan biasa sebut nak pergi kedai kopi. Walaupun dia kata nak pergi kedai kopi, air yang dia minum tak semestinya air kopi. Kadang-kadang dia kata nak pergi kedai kopi, dia order air minum. Dia pergi kedai kopi, dia order teh ais. Dia pergi kedai kopi, dia order air dalam botol. Dia pergi kedai kopi, dia order air dalam tin. Tapi dah sinonim dengan masyarakat kita, nak keluar minum, pergi kedai kopi. Kedai kopi. Pernah tak kalau isteri kita tanya nak pergi mana? Sebab kita nak minum Milo, pergi kedai Milo sat. Kalau nak minum teh, pergi kedai teh sat. Kita tak sebut kedai teh, tak sebut kedai Milo, tak sebut kedai Nescafe, tak sebut kedai koko. Kita sebut kedai kopi dan kita faham dah kopi ni, walaupun kedai kopi, dia menyediakan pelbagai menu minuman. Kita boleh order apa. Baik. Kembali kepada isu permasalahan kedai kopi, saya nak gambarkan di sini sebuah kedai kopi atau warung kopi atau restoran kopi atau di mana-mana kafe tentang ayat kopi adalah gambaran dunia dan alam semesta yang kita tinggal sekarang. Cuba tuan-tuan letak sejenak kedai kopi yang kita nak masuk ni dunia yang kita hidup sekarang. Dunia yang kita ada sekarang. Dan confirmnya kedai kopi ni ada pemilik dia, ada tuan dia, yang kita gambarkan dalam istilah agama sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk dan langkah saja dalam kedai kopi, di sana adanya banyak meja-meja. Yang pastinya dalam dunia ni bukan hanya ada penganut kopi semata-mata yang saya istilahkan agama kopi ini ialah agama Islam.
Bukan Islam tu kopi, bukan Islam tu agama kopi. Ni sebagai metafor nak bagi faham. Bila ada banyak meja dan banyak menu, pastinya ada peminat-peminat kepada minuman lain selain kopi. Jangan ingat geng kopi saja akan ada dalam kedai ni. Dan anda tak akan mampu untuk melihat semua meja tadi akan minta minuman yang nama dia kopi. Pasti adanya permintaan selain daripada kopi. Bila masuk saja satu meja, mungkin ada orang minum kopi. Bila masuk saja satu meja, mungkin ada orang minum teh. Ada orang minum Nescafe. Ada kumpulan minum koko. Ada kumpulan minum Milo. Ini menunjukkan dalam kedai kopi dunia yang kita ada ni, selain daripada agama Islam, adanya kepercayaan-kepercayaan, anutan-anutan dan agama lain yang mereka juga sedang menikmati minuman masing-masing. Nak kira nama Milo ke, nama apa ke, borang. Kita boleh hidup aman. Kita boleh hidup damai selama mana semua meja-meja tadi minum dan menikmati minuman masing-masing tanpa ganggu minuman dan kondem minuman orang lain. Kita geng kopi minum saja, tak kacau geng teh, tak kacau geng Milo, tak kacau geng Nescafe. Dia pun senyum kat kita, minum. Walaupun dia tak minum kopi, tapi dia menghormati orang yang minum kopi, dia menghormati orang minum Milo. Kalau dia tu golongan teh, tak jadi masalah, tak akan ada pergaduhan. Kalau saling masing-masing menikmati masing-masing minum dan menghayati minuman masing-masing, tanpa kritik, tanpa kondem, tanpa cari kesalahan minuman-minuman lain. Yang jadi masalah hari ini ialah masing-masing mencari kesalahan minuman selain apa yang dia nikmati dan minum tu yang bermasalah. Tapi kita biarkan minuman lain. Kita nak cerita masalah dalam keluarga kopi kita. Bila saja kita masuk dalam kedai kopi, pastinya siap menanti kita orang-orang yang akan melayani kita. Siapa? Waiter or waitress. Waiter or waitress, lelaki waiter, perempuan waitress. Dan sebab kedai ni kedai kopi, maka penawaran pun dibuat. Waiter or waitress hanya boleh melakukan penawaran. Dia sekali-kali tak boleh melakukan paksaan. Sebab kita nak jual kopi, kita nak jual agama Islam, nak menyedarkan orang tentang Islam, nak menyebarkan dakwah Islam, dan nama kita pun kedai kopi, maka penawaran pertama kita kena tawarkan kepada orang kebaikan kopi yang disediakan. Jadi di kedai kami yang terbaik ada kopi. Kenapa tuan-tuan mesti minum kopi kami? Kena jelaskanlah kebaikan-kebaikan dia. Apa dia kopi ni? Kenapa kami pelanggan mesti minum? Apa istimewa dia? Apa kebaikan dia? Apa kehebatan dia? Sebab kopi kami ni adalah daripada biji-biji kopi yang terpilih. Biji-biji kopi yang diimport. Biji-biji kopi yang terbaik, yang penuh kualiti, penuh aroma. Macam-macam lah Arabica, apa ke nama tu. Jadi tuan-tuan perlu minum dengan bancuhan-bancuhan yang terbaik. Dengan blendernya, panggangnya, kita cerita semua hak baik tentang kopi. Sebab kita nak buat penawaran tentang apa ni? Tentang kopi. Tapi di samping kedai kami, tuan-tuan boleh tengok menu-menu pada dinding. Kami juga menyediakan selain daripada kopi, teh ada, limau ada, Milo ada, koko ada, cuma dia bukan jadi keutamaan kami. Jadi kami tak paksa tuan-tuan minum kopi, order kopi. Cuma kami nak cakap yang terbaik yang kami boleh sedia kopi. Jadi kita pun nak duduk ni melakukan permintaan tawar-tawar. Oh lagu tu gaya sedap ni cerita kopi ni, marilah kopi. Tapi janganlah buat bila waiter mari, pasal kau muka hang sama macam Haji Rafil. Sebab mimpi punya cerita kan, mari waiter muka sama. Baik. Jadi kita tak boleh nak buat paksaan. Orang berhak minta dalam tu. Apa yang dia rasa nak minum, apa yang dia rasa nak nikmati. Dan kita layan semuanya. Begitulah tuan pemilik kedai, dia tak pernah menganiaya. Anak minum ni, dia bagi minum. Anak minum Milo, minumlah.
minumlah kopi, minumlah apa pun, semua dia bagi. Maksudnya yang beriman ke tak beriman ke muslim, semua menikmati kehidupan masing-masing. Baik. Sekarang ni, bila kita sebut tentang kopi, yang paling penting untuk menjadikan kopi ni terbaik, siapa? Fungsi paling utama. Tuan punya kedai ni akan berharap pada siapa? Orang yang nak menghasilkan kopi terbaik, siapa dia? Barista. Who is barista? Barista ni istilah perkopian. Orang nak baca kopi tu, dalam iklan apa, Wonda Coffee tu yang pakai baju kok sekerat, yang pakai bow tu, orang tu bergaduh isteri dengan lelaki dia, tenang, okey, relax. Itu dipanggil barista. Dialah yang akan apa? Dialah yang akan panggang kopi, dia akan rebus kopi, dia akan racik kopi, dia akan pahalus kopi, dia akan kacau, dia akan campur ni, menyediakan. Barista mesti terbaik. Apa yang disebut barista di sini, barista paling unggul ialah siapa yang kita cerita awal tadi? Siapa barista paling unggul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, nabi-nabi dan rasul yang lain, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama sampailah ke zaman ini. Baik. Sekarang tugas barista ialah nak bagi orang nikmati kopi ni, biar dia nikmat, tak mau tukar dah kepada minuman lain. Jadi nak jadi barista macam ni, kena unggul sungguhlah, kena terbaik sungguhlah, kena berkualiti sungguhlah. Nak memastikan setiap kali orang minum dia, tak mau dah lain. Oi, kena kopi hang ni memang tak mau dah teh. Kena kopi hang ni tak mau dah Milo. Kena kopi hang ni tak mau dah ayak lain, memang kopi je. Nak biar bagi sampai tahap tu power. Jadi barista yang pertama, asas kita nak buat kopi ni 3 je. Nak bagi jadi ayak kopi ni 3 saja. Yang pertama apa dia? Nombor 1, nak bagi jadi ayak kopi ni, benda asas paling pertama ialah kopi lah. Dah nak kata nak buat ayak kopi, takkan nak ambil daun teh. Memang biji kopi lah. Biji kopi pula biji kopi yang terpilih, yang berkualiti, bukan biji kopi yang pecah-pecah, bukan biji kopi yang dah hangit, bukan biji kopi yang dah rosak, bukan biji kopi yang dah dimasuk habuk, bukan biji kopi yang masuk binatang-binatang halus. Itu kita singkir awal-awal lagi. Nak yang terbaik, biji kopi yang terbaik.